Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafiz Rosli dan juga Gigi Ahmad. Kita membincangkan mengenai Belanjawan 2021 yang bertemakan Teguh Kita Menang Bersama. Dirangka dengan berdasarkan 3 matlamat induk yang juga kesinambungan kepada pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat Prihatin, Prihatin PKS Tambahan, Pelanjana Semula Ekonomi Negara Penjana dan Kita Prihatin. Dan 3 matlamat induk berkenaan ialah kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi sebanyak 322.5 bilion atau 20.6% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK akan diperuntukkan dalam Belanjawan 2021 dan ia adalah yang terbesar dalam sejarah ini. Dan daripada jumlah itu, 236.5 bilion ringgit saja akan disalurkan untuk perbelanjaan mengurus dan 69 bilion ringgit atau 21.4% bagi perbelanjaan pembangunan. Manakala baki 17 bilion ringgit ialah untuk kumpulan wang COVID-19. Namun kita ingin melihat bagaimana peruntukan yang diberikan kepada subsektor dan kementerian itu mampu memberi kelangsungan hidup serta memulihkan ekonomi susulan pandemik COVID-19 ini. Dan untuk itu kita bersama ada dua sebenarnya tetamu kita. Pertama kita ada Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam. Selamat pagi, Doktor. Pagi. Ya, Doktor, kalau kita nak lihat dari keseluruhan, kalau Doktor boleh rumuskan mengenai perincian Belanjawan 2021 semalam, apa yang boleh Doktor keluarkan, mungkin dapatan-dapatan penting dalam pembentangan semalam yang boleh Doktor tarik keluar di sini? Okey. Saya melihat kalau dari segi peruntukan tu memang orang kata tu all time high lah. Kalau kita lihat dari segi defisit pun melebihi 80 bilion ya. Saya tak pernah nampak angka ni sebelum-sebelum ni. So tetapi ia menunjukkan bahawa keseriusan kerajaan dalam menangani isu COVID-19 lah. Yang mana kita dapat lihat peruntukan khas untuk COVID-19 iaitu 17 bilion untuk tahun depan dan 38 bilion untuk tahun inilah. Dan terdapat perundangan yang telah diteruskan berkaitan dengan hal ini. Jadi maksudnya dari segi prioriti ataupun keutamaan yang diletakkan oleh kerajaan, sebenarnya nombor satu adalah kesihatan dan kemudian kelangsungan hidup bagi golongan yang terkesan dan juga bagi golongan yang berpendapatan sekitar M40 dan D40. Jadi secara umumnya saya melihat bajet kali ini mereka tidak menggunakan naratif untuk orang kata tu nak mengawal bajet defisit lah. Itu sebenarnya saya punya kerisauan. Tetapi bila saya tengok defisit yang besar dan juga program-program yang diperkenalkan begitu saya kira menyeluruh, seharusnya sekiranya dapat diikuti dengan delivery yang baik, seharusnya dapat kita menstabilkan ekonomi pada tahun 2021 lah. So umumnya ia agak terangkum lah. Baik Doktor, sektor kesihatan adalah antara penerima utama selepas Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan menerima peruntukan sebanyak 31.94 bilion apa yang diperuntukkan pada 2021 dan berbanding dengan 2020 yang lalu iaitu sebanyak 30.6 bilion. Bagaimana ia sebenarnya beri cerminan kerajaan serius dalam memastikan kesejahteraan hidup dan kesihatan rakyat dapat diperkasa dalam kita menguatkuasa atau dalam kita memberikan peruntukan yang lebih kepada COVID-19 itu sendiri? Itulah saya rasa dalam peruntukan tu mungkin COVID-19 maksudnya dana COVID-19 tu terasing dalam tu. Jadi maksudnya kalau kita mungkinlah kalau kita gabungkan sebenarnya besar. Dan kalau kita lihat bagaimana kerajaan mengumumkan baran one off sebanyak RM500 kepada pekerja frontliners, ia menunjukkan bahawa kerajaan begitu mengambil berat tentang moral bagi kalangan frontliners. Kerana one off tu ditambah pula dengan bayaran RM600 yang telah pun dibayar sehinggalah nanti COVID-19 ini dapat diselesaikan. Jadi saya kira walaupun peruntukan secara umumnya 31 bilion macam tu, kalau banding dengan tahun ini 30 bilion nampak macam tak naik banyak. Jadi adanya peruntukan khas ataupun tabung khas berkenaan dengan COVID-19 yang mana diletakkan ceiling 65 bilion tu, saya kira ia satu angka yang besar lah dan seharusnya dapat mengambil kira kalaulah dapat nanti vaksin dan sebagainya, peruntukan khas COVID-19 dapat digunakan untuk dibelilah vaksin dan dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat di Malaysia ini. Okey,
Doktor, kalau kita juga ada melihat pengumuman mengenai moratorium yang mana diberi dua pilihan. Adakah ini satu langkah yang tepat kerana memandangkan apa yang ditawarkan oleh kerajaan ini dilihat untuk golongan B40 sedangkan ramai yang bukan dari B40 pun turut terbeban dan mahukan moratorium ini membantu mereka, pandangan doktor sendiri? Itulah sebenarnya yang saya nampak moratorium ni tujuannya tak lain tak bukan sebenarnya untuk membeli masa, to buy time supaya yang mereka terjejas tu mereka ada masa untuk memperbaiki kedudukan mereka. Dan bagi yang tidak mendapat manfaat itu mungkin dari segi shadow economy apa semua tu mungkin bantuan-bantuan seperti bantuan prihatin nasional akan dimanfaatkanlah. Tapi bagi mereka yang orang kata tu dalam M40 punya grup tetapi tidak mendapat manfaat, bagi saya sekarang ni pihak bank amat terbuka untuk berbincang. Kerana terdapat satu lagi aspek iaitu restructuring and rescheduling. Yang banyak digunakan kaedah ini untuk dalam menyelesaikan permasalahan keuangan. Jadi apa yang penting mereka ni patut datang dan berjumpa dengan pihak bank dan pada masa ini juga dari segi kecairan, dari segi kadar dasar semalam atau PR yang rendah, maksudnya kadar pembiayaan itu rendah. Jadi maksudnya masa inilah masa terbaik untuk mereka melihat balik bagaimana kita untuk menstruktur semula kedudukan liability semasa bagi setiap peminjam itu tadi. Sama ada untuk membiayai semua rumah, membiayai semua pinjaman pribadi. Jadi benda tu kita perlu datang dan berjumpa dengan pihak bank dan orang kata tu berbincang. Dan selain itu kita ada pihak AKPK juga yang boleh memainkan peranan sebagai orang tengah dalam menyelesaikan kemelut kewangan pribadi. Jadi sebagai orang kata tu rakyat Malaysia, sebagai peminjam kena cakna tentang apa sahaja peluang yang ada supaya dapat berencana kewangan dengan lebih baik lagi lah. Benar tu, kita akan melihat kepada beberapa pelaksanaan ataupun peruntukan diberikan terutamanya dalam pengurangan cukai pendapatan. Sebagai contoh adalah cukai pendapatan turun 1 mata peratusan bagi individu yang berpendapatan bercukai RM50,000 sehingga RM70,000 dan ia akan memanfaatkan sebanyak 1.4 juta pembayar cukai. Begitu juga dengan pengeluaran KWSP akaun 1 yang boleh saya katakan hangat diperkatakan sebelum ini di mana boleh mengeluarkan RM500 selama 12 bulan dan bakal memanfaatkan 600,000 orang yang terjejas. Dan adakah sebenarnya ia cukup dan juga dapat kurangkan beban yang ditanggung oleh rakyat ini sendiri? Okey, bercakap tentang KWSP ni, saya melihat semenjak kita tahun 2001 lagi bila negara menghadapi kemelut ekonomi disebabkan terrorist attack di US dan sebagainya, kemudian subprime crisis, lebih kurang ada 6 kali dah caruman KWSP itu dikurangkan. Itu modus operandi yang standard lah. Kemudian pada ketika kita menghadapi kemelut COVID-19 ni, dia punya dos tu dinaikkan. Diperkenalkan pula iLestari pada tahun lalu yang mana kita boleh keluarkan akaun 2 sebanyak RM500 sebulan untuk tempoh 12 bulan lah. Dan dosnya dinaikkan lagi. Caruman itu diturunkan pula, patutnya berakhir akhir tahun ini, tapi disambung pula dengan daripada 11% ke 9% dan ditambah pula dengan pengeluaran akaun 1. Jadi maksudnya bagi saya kerajaan mengambil pendirian untuk memberi bantuan kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Jadi bila saya cakap dos tu, maksudnya kalau kita cakap macam ubat, dos yang tinggi ni maksudnya untuk sakit yang lebih kronik lah. Jadi mereka yang tidak memerlukannya sepatutnya tidak perlulah untuk kita mengeluarkan duit KWSP akaun 1. Tapi hanya mereka yang betul-betul memerlukan, hanya mereka yang betul-betul terkesan. Jadi dari segi pengurangan cukai pula, kalau kita lihat jajaran RM50,000 ke RM70,000 punya chargeable income tu, saya kira itu dalam sekitar pendapatan M40. Jadi maksudnya kerajaan juga mengambil kira golongan yang dipanggil sandwich lah, yang tengah-tengah ni kan. Jadi that's why saya rasa pendekatannya agak menyeluruh lah. Cuma nak cakap cukup tak cukup ni agak subjektif. Yang penting adalah delivery dan bagaimana penyampaian itu dibuat dan bagaimana rakyat merespon terhadap segala bentuk bantuan kerajaan yang diberikan. Ya, Doktor, bercakap mengenai KWSP, antara respon awal rakyat adalah di luar sana adalah mengatakan bahawa jumlah RM6,000 itu tidak seperti yang mereka jangkakan. Sebelum ini menjangkakan RM10,000 dan secara one off, bukannya secara bulanan, dan juga
tertakluk kepada 600,000 ahli juga adalah satu cakap-cakap di luar sana mengenai adakah cukup atau tidak. Bagaimana doktor melihat perkara ini? Adakah kerajaan sudah cuba sehabis baik atau boleh dipertingkatkan lagi atau boleh dikembangkan lagi kepada mungkin M40 yang merasakan mereka juga terjejas? Saya melihat, itu saya sebutkan tadi, saya sebut dia punya evolusi itu daripada 2001 sehingga sekarang. Poin yang saya nak cuba sampaikan, sebenarnya kerajaan begitu fleksibel. Cuma sekarang ni kerajaan cuma melihat keberkesanannya, terutamanya kita melihat situasi COVID-19 ni lah. Berapa cepat kita boleh selesaikan. Tapi kalau katakanlah, saya jangkakanlah, kalau kata perkara itu berpanjangan lagi, saya rasa kerajaan akan, orang kata tu, melaksanakan langkah yang lebih fleksibel lah. Cuma isunya duit dalam carrier BSP ni, ialah dia punya natijahnya untuk simpanan hari itu. Itu satu pertimbangan yang agak sukar lah. Maksudnya satu perkara kita nak fikir keperluan jangka masa pendek, dan satu lagi kita fikir untuk jangka masa hadapan. Kita tak mahu menimbulkan masalah yang lain pula. Kemudian dia sebut carrier BSP pula ni. Tak semua yang tak ada carrier BSP. Kalau kita lihat kajian yang dibuat oleh pihak UNICEF kan baru-baru ni, Family on the Edge bahagian 2, mereka menyatakan mereka yang golongan B40 tu, terutamanya mereka yang di luar coverage carrier BSP so tu tak dapat benda-benda macam ni. Jadi maksudnya bantuan tu perlu menyeluruh dan perlu melihat segenap lapisan masyarakat. Jadi kalau bagi pencarung carrier BSP yang aktif ni, lebih 7 juta ni, saya kira rata-ratanya mempunyai gaji dan sebagainya. Cuma kita khawatir yang bantuan ni tidak menepati sasaran lah. Yang itu yang saya rasa menjadi satu permasalahan sebenarnya. Baik Doktor, kita ingin melihat kepada jumlah pengangguran dan difahamkan pada Ogos 741,600 individu tidak bekerja. Jadi kita nak fokuskan kepada inisiatif upskill dan juga reskill, terutama pekerja yang diberhentikan susulan oleh pandemik COVID-19 ini, di mana ada peruntukan 1 bilion untuk tujuan program peningkatan kemahiran dan juga latihan semula reskill untuk 200,000 pelatih. Jadi di sektor manakah yang kerajaan harus berikan keutamaan kepada mereka ini semua? Dari segi sektor memang sektor-sektor yang berkaitan dengan pelancongan. Maksudnya pelancongan ni bukan yang direct, maksudnya yang dia punya ancillary services lah, macam food and beverages, hoteliers dan sebagainya lah. Dan kalau kita lihat data yang dikeluarkan oleh pihak SOXO, placement ataupun penempatan pekerjaan hasil daripada langkah kerajaan ni, saya bisa melihat daripada bulan Julai hingga bulan Oktober sejumlah 64,454 pekerjaan telah ditempatkan. Maksudnya sudah ada mereka yang telah mendapat manfaat hasil daripada tindakan kerajaan. Maksudnya mereka yang telah kehilangan kerja, mereka berjumpa dengan SOXO dan sebagainya dan dapat mendapat pekerjaan balik. Jadi bila kerajaan tambahkan lagi peruntukan, sambungkan lagi penjana kerjaya dan sebagainya, ditambah pula dengan voucher untuk graduan, untuk mereka upskill dan sebagainya, saya kira itu dapatlah orang kata tu menstabilkan pasaran buruh. Tapi apa-apa hal pun, semua ini amat bergantung kepada proses pembukaan ekonomi, perataan keluk dan COVID-19. Dan disebabkan itu saya rasa pendekatannya selain pada penciptaan pekerjaan, juga ditekankan tentang aspek keusahawanan. Kerana secara logiknya, kalau seseorang kehilangan pekerjaan, mereka akan cuba cari kerja. Tapi kalau tak jumpa kerja, secara lumrah ni mereka cuba menceburkan di bidang perniagaan. Jadi sektor perniagaan atau keusahawanan juga diberikan satu pendekatan juga dalam belanjawan 2021 ini. Ya, baik Doktor. Itu saja yang dapat kami luangkan masa untuk mengetahui apa pandangan pakar ekonomi sendiri secara keseluruhan mengenai belanjawan 2021 yang baru saja dibentangkan semalam. Terima kasih Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid. Terima kasih kerana sudi bersama Awani Pagi. Itu tadi Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam. Kita perlu berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini kita nak melihat bagaimana pandangan orang kuat usahawan mengenai belanjawan 2021.
Ya, bertemu lagi dalam Awani Pagi bercakap mengenai soal pandemik COVID-19, isu ekonomi giat diperkatakan dan banyak industri terjejas teruk dan termasuk perusahaan kecil sederhana PKS yang menjadi tulang belakang ekonomi negara juga turut terjejas. Begitu juga dengan perusahaan mikro dan peniaga kecil-kecilan, sudah pasti ini satu titik sukar buat mereka dan banyak inisiatif dan insentif disalurkan kerajaan untuk pastikan perniagaan mereka ini tidak terjejas. Dan Belanjawan 2021 semalam, peruntukan sebanyak 4.6 bilion ringgit bagi usahawan Bumiputera dijangka mampu membantu kelompok ini bangkit semula dan memajukan operasi khusus dalam era pandemik COVID-19 di mana perusahaan kecil dan sederhana PKS termasuk PKS Mikro Bumiputera bakal menerima manfaat pembiayaan sebanyak 510 juta ringgit melalui Tekun Nasional dan Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB, manakala 800 juta ringgit menerusi program peningkatan keupayaan oleh Bank Pembangunan Malaysia dan SME Bank. Gigi. Ya, itu kita akan bincangkan dalam Awani Pagi hari ini melihat kepada impak yang diterima terutama kepada perusahaan mikro. Oleh itu kita bersama Encik Abdul Azhari Abdul Wahid, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro. Selamat pagi Encik Azhari. Selamat pagi, Gigi, Rafi. Ya, lama kita tidak bersua. Okey, Cik Azhari, apa pandangan Cik Azhari secara menyeluruh terhadap Belanjawan 2021 khusus kepada peruntukan yang diberikan dalam membantu PKS dan usahawan? Sebab sebelum ini Cik Azhari lantang menyuarakan hasrat-hasrat dalam Belanjawan 2021 terutamanya kepada usahawan mikro dan PKS sendiri. Adakah dengan apa yang diumumkan semalam menepati apa yang dihasratkan sebelum ini? Okey, terima kasih Gigi. Sebenarnya sepanjang pembentangan Belanjawan semalam, saya sebenarnya mengharapkan lebih kata orang kejutan-kejutan yang istimewa di pekerjaan. Namun begitu, ini mungkin kerana kita dah ada banyak bantuan yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Perdana Menteri sebelum ini dengan PHT PKS, penjana, kita dan sebagainya. Jadi benda tu mungkin kita dah jangkakan. Namun begitu, saya rasa bersyukur sebab ada banyak kata orang kejutan-kejutan yang istimewa juga yang dinyatakan oleh Menteri Keuangan semalam, terutamanya tentang bantuan kredit untuk usaha mikro. Itu yang paling penting untuk ketua kesinambungan perniagaan, pendigitalan antara yang ditegaskan oleh Yang Berhormat Menteri semalam. Bantuan gaji, bantuan upah ni sangat penting sebab disambung lagi 3 bulan dan satu berita yang amat gembira kepada pemain PKS dan juga yang mencarum dalam SOKSO masa kami di Akademi Usaha Mikro dan juga sumber dana alternatif yang disambung kepada peluang untuk dapatkan dana alternatif dan juga yang paling penting adalah inisiatif untuk memperkenalkan lagi barangan tempatan. Dan ini antara saya rasa fokus utama yang patut di-highlight kepada semua perusahaan PKS terutama perusahaan mikro Gigi. Baik, ini antara yang menarik perhatian semalam iaitu di mana peminjam kategori B40 dan kumpulan perusahaan mikro diberi pilihan untuk menangguh atau mengurangkan ansuran bulanan pembiayaan mereka dengan pihak bank. Dan bantuan itu juga akan memanfaatkan kumpulan perusahaan mikro dengan jumlah pinjaman yang diluluskan sehingga RM150,000. Bagaimana di pihak industri usahawan mikro melihat kepada inisiatif ini? Okey, sebenarnya penangguhan bayaran ataupun pengurangan komitmen bayaran sangat-sangat membantu usahawan terutamanya usaha mikro. Ini kerana mereka boleh menyusun semula aliran tunai. Saya banyak nyatakan dalam perbincangan sebelum ini tentang kepentingan menjaga aliran tunai dan apabila dikurangkan tanggungjawab, mereka boleh rancang semula perniagaan terutamanya dalam hujung tahun, pada bulan November. Sepatutnya paling lewat hujung bulan ini adalah bulan terakhir untuk kita merancang perancangan kita untuk tahun depan 2021 dan waktu yang terbaik untuk menyusun semula perancangan keuangan dan yang penting bila dikurangkan tanggungjawab, perusahaan mikro ini kena pastikan kita guna kelebihan itu untuk kebaikan perniagaan. Bukan gunakan untuk perkara-perkara yang tidak melibatkan bisnes. Kadang-kadang usaha mikro ni dia lebih, keturunan dia punya keputusan tu lebih untuk jangka pendek. Jadi saya risau takut dengan kekurangan tanggungjawab pembayaran tu digunakan untuk untuk personal contohnya. Tak salah, cuma cuba tengok balik pengurangan tersebut patutnya diutamakan kepada aktiviti pemasaran, aktiviti jualan, aktiviti persembahkan lagi database pelanggan. Contohnya itu yang paling utama untuk memastikan mereka boleh terus kekal berniaga dan pastikan perniagaan terus berjalan terutama dalam keadaan krisis COVID-19 yang sangat mencabar di akhir. Ya, Cik Azhari, bantuan PKS juga turut diberikan kepada disebut 2 sektor saja, itu peruncitan dan pelancongan. Adakah
Azhari melihat ia memadai kerana kalau kita cakap pasal PKS ni bukan hanya dua sektor ni sahaja. Bagaimana dengan sektor-sektor lain? Saya rasa memang penekanan kepada dua sektor ni adalah berdasarkan cabaran yang ada dalam krisis COVID-19. Ini antara sektor yang paling utama. Peruncitan antara yang paling terkesan. Of course, pelancongan tak dinafikan memang yang paling terkesan. Cuma saya rasa kerajaan telah menyatakan banyak lagi bantuan yang lain yang boleh digunakan oleh mana-mana industri berdasarkan jumlah belanjawan yang telah dinyatakan semalam. Dan yang penting sebenarnya bagi saya adalah ketersediaan kita untuk mendapatkan maklumat daripada bantuan yang telah disediakan oleh kerajaan supaya kita tidak ketinggalan. Sebab saya risau dalam keadaan stres ni, keadaan kita dalam keadaan yang memang tertekan. Kita lupa nak mencari informasi. Kita suka dengar daripada grup WhatsApp, daripada kawan-kawan di Facebook. So kita carilah maklumat yang betul. Pergi ke website MOF, pergi ke website agensi, social media agensi dan kerajaan dan sebagainya untuk pastikan maklumat yang kita dapat itu tepat dan kita lebih peka dalam memastikan bantuan yang disalurkan itu kita tahu. Terutama perusahaan mikro ni lah yang memang aktiviti harian dia memang terlalu busy dengan nak berniaga, nak survive lagi. So untuk industri lain saya daripada pelancongan dan peruncitan, saya rasa itu satu peluang yang masih ada dalam belanjawan. Yang penting peruncitan dan pelancongan kesannya lebih mendalam dan mereka perlu lebih agresif untuk memastikan keselamatan mereka masing-masing. Baik, Azhari, kita melihat kepada penambahan peruntukan kemudahan perusahaan mikro sebanyak 110 juta ringgit. Sebelum ini 300 juta, kini dinaikkan kepada 410 juta ringgit dengan baki peruntukan yang tersedia adalah sebanyak 200 juta ringgit, satu jumlah yang besar untuk menyokong perusahaan mikro termasuk pekerja sambilan ataupun gig workers yang menggunakan platform digital dan pekerja yang bekerja sendiri. Bagaimana agaknya ia boleh dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan mikro ini, terutamanya kita ingin menggalakkan mereka untuk menggunakan platform digital itu sebagai contohnya? Okey, perusahaan mikro, Hafiz, pastinya tidak ada bantuan yang macam ni. Kita kena ambil peluang dan kita kena gerak secepat yang mungkin. Sebab benda ni yang saya lebih concern adalah baki 200 tu. Jadi mungkin pihak pemberi dana perlu lihat kembali dari segi syarat-syaratnya. Mungkin sebab kebanyakan perusahaan mikro ni adalah informal sector yang kemungkinan juga unbankable. Jadi macam mana cara terbaik yang kita boleh bincangkan untuk mendapatkan syarat yang lebih longgar untuk memastikan dana itu fully utilized. Sebab dana itu memang dah disediakan. Jadi patutnya di fully utilized oleh semua usaha mikro untuk ambil, terutama dalam menjadikan perniagaan mereka berbentuk digital, dalam bentuk ekonomi digital. Dan termasuk dengan gig ekonomi, rider dan sebagainya, pastikan ambil peluang itu. Dan yang penting bermula semalam, sepatutnya dah mula bersedia dengan semua dokumentasi yang paling penting untuk disediakan, memastikan kita layak untuk ambil dana tersebut. Jangan tiba-tiba dah hujung-hujung baru nak habis dana tu, baru kita mula nak apply, baru kita mula nak sediakan dokumen. Jadi itu saya rasa paling lebih menyeramkan, lebih menakutkan. Dan kalau saya di pihak usaha mikro, bermula pada semalam dah mula tengok apa syarat-syarat dia, apa yang patut kita sediakan supaya bila kita minta, insya-Allah kita dapat dilindungi oleh agensi-agensi yang berkaitan, Hafiz. Ya, saya nak menyentuh mengenai subsidi gaji lagi. Mengenai RM600 bantuan yang diberikan. Pandangan Encik Azhari sendiri, adakah ini bagus untuk majikan ketika ini? Sebab ada yang mengatakan bahawa ia perlu diberi lebih tinggi daripada RM600 kerana kalau dibandingkan dengan Singapura memberi lebih kurang 75% subsidi gaji itu kepada dalam belanjawan mereka, dan manakala di Malaysia hanya 25% saja. Dan bagaimana Encik Azhari melihat perkara ini? Adakah benar ia boleh dinaikkan lagi atau kita boleh tunggu lagi perkembangan mengenainya? Okey, saya nak nyatakan nanti ekonomi. Saya minta supaya kita ulang semula subsidi upah yang awal yang saya rasa lebih besar nilai dia. Of course kami di peringkat pemain PKS ni kami terima apa saja yang dinyatakan oleh SOXO dan juga pihak kerajaan. Namun begitu, jika boleh dikaji semula, terutamanya sebab penggajian ni dia bukan pukul rata. Dia ada level-level tertentu. Lain level pekerja, lain gajinya. Jadi tanggungjawab betul. Itu memang tanggungjawab majikan untuk terus membayar gaji kepada siapa yang masih bekerja lagi. Namun itu kalau ditambahkan lagi, gaji minimum pun RM1,300. Kalau 600 tu lebih kurang separuh daripada RM1,300. Dan tak semua pekerja dapat gaji minimum. Banyak pekerja yang lebih daripada itu. Jadi kalau ada ruang dan peluang untuk dibincangkan semula, untuk ditambah baik, dan saya rasa pihak
kerajaan dan juga pihak susu mungkin dapat memberi ruang kata orang timbal balas daripada majikan terutamanya untuk menyatakan bahawa kalau boleh kita ulang balik apa yang permulaan itu, sebab benda niup gaji ni kami sangat bersyukur sebab membantu aliran tunai majikan. Ya, terutama dalam keadaan yang mencabar ni, kita kurang sale, kita kurang pemasaran, aktiviti juga berkurang, ada nak bungkus, ada nak tutup, ada dah tutup. So, benda ni sekurang-kurangnya melegakan. In fact, ini antara berita yang paling gembira saya dengar semalam. Sekurang-kurangnya bertambah lagi 3 bulan, legalah sedikit. Tapi ini kepada gaji yang agak rendah. Itu gaji yang tinggi, saya rasa pihak majikan perlu memikirkan satu yang lebih, dan saya minta pihak kerajaan kalau ada ruang untuk berbincang semula, untuk memikirkan semula, dan kita serah kepada pihak berwajib lah, terutamanya SOSO dan juga kerajaan untuk mengkaji semula. Sekiranya boleh. Okey, baik. Terima kasih Encik Abdul Azhari Abdul Rahim merupakan CEO Akademi Usahawan. Yang pasti kesemua mereka yang berada dalam industri perusahaan mikro ini perlu rebut peluang mereka sebaik mungkin kerana banyak peruntukan telah pun diberikan oleh kerajaan. Dan apa yang Encik Azhari katakan tadi, jangan sampai sehingga penghujung baru nak mendaftar atau baru nak mohon dan sebagainya. Perlu rebut peluang secepat mungkin kerana ini adalah peruntukan untuk anda semua untuk memulihkan kembali ekonomi dan juga perniagaan anda semua. Terima kasih kepada Encik Abdul Azhari kerana bersama dengan kami di Awani Pagi, dan untuk itu Awani Pagi berakhir di sini, Gigi. Terima kasih kerana menonton. Saya Gigi Ahmad. Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.